cakap tu, kalau ada komen dia nak lihat kat mana? Lihat di ruangan komen dekat dalam SIM-yard tu, dekat tu, nanti dia akan keluar. Ataupun atas skrin, atas skrin pun nampak juga nanti bila kita select. Ya, okay, alright. Ataupun Cik Kalau Amir, dah on nanti beritahu ya. Ya. Sekarang live guna laptop kan? Guna laptop. Tak, saya live pakai telefon. StreamYard guna telefon. Cik Amir guna telefon. Eloknya nanti kalau plan B-nya Cik Amir buka satu lagi Surface, bukalah Facebook-nya. Tapi jangan buka suara, nanti di looping. Okey, tak apa. Ikutlah selesa lah. Ni kita boleh tengok berapa viewer kita ke? Nampak atas skrin tu nampak. Sekarang nampak ada 2 orang tengah tengok. Atas skrin tu ada gambar mata kan. Atas. Tak ada pula, saya punya ada masa je live. Oh, live. Kat saya ni ada nampak ada 2. Sudah 4 orang. Saya punya dia tulis live aja kat situ. Dah ada 4 orang dah. Tepat 9.30 yang ni akan hilang lah ya? Ya, saya akan keluarkan ni. Kita Saya mula ya. Cik Su ada tu kat belakang. Tapi Cik Su kita pasang ni dulu sebab kita dah live. Nanti last Cik ambil cakap langsung like Facebook kita. Apa dia Cik Su? Okay. Nanti minta like Facebook kita. Okay. All the best. Cik Su tengok kat YouTube. Kat. Alright. Cik Nip, satu lagi nak tahu. Macam mana kita nak tahu dah habis 30 minit? Dah habis 30 minit, nanti tengok ada kat atas tu ada timer tu. So dia kita start mula awal. Mungkin 40 minit nanti, cukup lah 30 minit tu. Okay. Tolak 10 minit awal. Sebab kita pernah start on time Facebook ni. Dia reject tu, event tu. Dia tendang, dia batalkan sebab dia kata tak mula 10 minit awal. Lewat. Dia memang dia minta mula awal. Saya. Pendek sangat montaj Ada montaj pendek. Tak apa, ulang-ulang je. Baru 9 orang. Ada 6 minit lagi. Sani, suara jelas je ni? Okay. On. Ya, jelas. Alright. Baru ada 16 penonton. Jadi 9.30 kita on terus ya, tak kira berapa lah ya.
Okey. Okay, penonton semua yang menonton ni, so kami masuk awal dulu sebab Facebook memang kena mula awal 10 minit. So program kita 9.30. So minta tuan-puan bersabarlah. Yang ramai ni. Salam daripada Terengganu ada ni. So si Cik Sani nak cakap lah tentang program kita ni. Sebulan kan. Tak dengar, mute. Sampai 30 Ogos, Cik Hanif. 2 bulan lah, Julai, Ogos. Ya. Ya. Sama. Cukuplah 30 minit. Okey lagi. Tolak 10 minit awal. Sebab kita pernah start sometime Facebook. Dia retweet tu, event tu. Dia tendang, dia batalkan sebab kita tak mula. Lewat. Dia memang dia bisa mula awal. Tolak lampu clear. Okey, 3 minit lagi. Minta share tuan-tuan puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam pada anda semua. Bicara Petua Kapsel secara langsung di FB Live selama 30 minit bersama dengan kaunselor anda Encik Hamid bin Asana, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Kuala Langat, Selangor. Terima kasih Sani, sudah. Ini dengar suara saya. Hello Sani. Sani.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke FB Live Kapsel Kaunselor Pendidikan Negeri Selangor ke dalam segmen bicara Petua Kapsel Kaunselor Pendidikan Negeri Selangor, segmen selama 30 minit bersama saya Encik Hamid bin Muhammad Ahsanar, Kaunselor Pendidikan Daerah BPD Kuala Langat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sembang santai perkongsian ilmu di antara saya dan juga tuan-tuan yang berada di dalam talian di alam maya pada malam ini. Tajuk saya pada malam ini adalah berkaitan dengan komunikasi berkesan pilihan anda PAC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selama 30 minit pada malam ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi sedikit ilmu dan juga tip-tip berkaitan dengan komunikasi berkesan. Sebab kebelakangan ini tuan-tuan, saya lihat selama mungkin pandemik kita berlaku, kita ada COVID-19, bekerja daripada rumah, PDPR dan sebagainya, saya melihat komunikasi ini sangat terjejas. Akibat mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab sehinggakan komunikasi itu terjejas, maka saya terpanggil untuk berkongsi dengan tuan-tuan dengan sedikit ilmu yang ada pada saya untuk bersama dengan tuan-tuan berkaitan dengan komunikasi berkesan, dan insya-Allah saya cuba sedaya mungkin untuk memberikan beberapa tips-tips yang berguna untuk kita gunakan bersama, mungkin dalam organisasi, mungkin dalam institusi keluarga, institusi pendidikan dan di mana-mana saja insya-Allah tuan-tuan. Saya yakin benda ini sangat berfaedah sebab secara psikologinya manusia ini dia suka bercakap benda yang memberi manfaat kepada dia dan juga benda yang ada kaitan dengan dia. Contoh tuan, saya bagi sangat-sangat mudah contoh apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pakej pemulihan. Sebahagian besar kaki tangan awam dia tak dengar dah sangat apa sangat yang Perdana Menteri cakap, dia cuma hanya dengar adakah moratorium diadakan. Sebab benda itu berkait rapat dengan diri dia sendiri. Itu psikologinya tuan-tuan. Jadi sebelum kita nak bercakap dengan orang, kita nak berkomunikasi dengan orang lain, ada baiknya kita kenal dulu siapa yang kita nak berkomunikasi, bagaimana karakter dia supaya kita dapat sesuaikan diri kita. Dan kita sebagai orang yang berilmu, sebab insya-Allah saya akan sharekan ilmu ini dan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton pada malam ini insya-Allah dapat ilmu ini dan kita gunalah sebaik mungkin. Insya-Allah komunikasi kita akan menjadi yang terbaik di kalangan kita dan juga orang-orang lain yang ada di sekeliling kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam segmen ini selama 30 minit insya-Allah saya cuba muatkan sebaik mungkin apa saja yang berkaitan yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan, dan di akhir segmen mungkin ada 1-2 soalan sekiranya ada yang saya boleh cuba untuk menjawab. Kalau tak sempat, saya akan jawab di dalam ruangan Facebook nanti insya-Allah. Dan di akhir juga saya mohon tuan-tuan dan puan-puan like Facebook Jabatan Pendidikan SPSK Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk sama-sama kita mendapat manfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya, kita ni sembang santai tuan-tuan ya, tak ada apa yang sangat formal, just nak share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar insya-Allah memberi manfaat, bolehlah nak catit. Kalau tidak pun nak tengok rakaman kemudian pun tidak ada masalah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dalam pakej komunikasi ini saya selalu sebut PAC. PAC ni adalah satu bentuk daripada teori transactional analysis yang dipelopori oleh Eric Pan. Ini sangat cerita panjang tapi saya lebih suka fokus kepada PAC. PAC ni maksudnya P itu adalah parent. Yang keduanya adalah A. A itu adalah adult, orang dewasa, dan yang ketiganya adalah C. C ni adalah child. Maknanya dalam setiap individu manusia, sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang tua, semua mereka ini ada pakej ini. Jangan kata saya sudah dewasa, saya tidak ada pakej C. Child itu hanya untuk kanak-kanak. Tidak, itu tak benar. Itu adalah satu kesilapan pada saya. Sebab kita tak kenal pasti, makanya itu komunikasi kita menjadi tidak berkesan. Maka akan terjadilah perbalahan sebab kita tak tahu. Saya akan tunjukkan nanti kepada tuan-tuan bagaimana PAC ini berperanan. Sebelum kita pergi jauh tuan-tuan, kita harus tahu P itu apa ciri-ciri dia, A itu apa ciri-ciri dia, dan juga C itu apa ciri-ciri dia. Dan semua ciri-ciri ini ada pada setiap individu manusia yang ada di dunia ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya pergi kepada yang pertama dulu, P itu. Ya, ciri-ciri komunikasi parent. Dia ni bersifat caring dan juga critical. Parent tu, kita tahu lah parent, kalau dalam bahasa Melayu ni kita kata sebagai mungkin penjaga ataupun kita kata sebagai ibu bapa. Okey, antara ciri-ciri antaranya, banyak ciri-ciri lain sebenarnya tuan-tuan, tapi yang dapat saya gariskan di sini adalah antaranya
hendak menang saja. Ini ciri-ciri parent tuan-tuan. Yang keduanya suka mengungkit. Ini ciri-ciri parent. Tuan-tuan dah dapat kena pasti dulu. Ini tips-tips tuan supaya kita dapat kena pasti apa set komunikasi P. Okey, yang pertama hendak menang saja, yang keduanya suka mengungkit, yang ketiganya dia nak dominan. Kalau bercakap nak apa semua nak dominan. Yang keempatnya suka membanding. Membanding-banding ini adalah ciri parent. Dan yang kelima mengugut, suka mengugut. Ini juga ciri-ciri parent. Yang seterusnya mengarah, menghukum, mengkritik. Ini antara ciri-ciri parent tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan lihat. Kita akan terus mendalami supaya kita dapat tahu di mana letaknya komunikasi yang ideal untuk kita. So ini parent tuan-tuan. Saya akan tunjukkan kemudian adults. Adults ni lebih bersifat orang dewasa. Bagaimana ciri-ciri orang dewasa? Ciri-ciri orang dewasa ni lebih berkaitan dengan maklumat. Mereka ni bercakap secara profesional, kepada fakta, berkaitan dengan data, fakta-fakta yang agak formal, tiada sentimen, cerita macam robot. Contoh tuan-tuan dia katanya, siapa nama anda? Nama saya Hamid. Saudara apa khabar? Saya khabar baik. Itu saja. Ini sifat orang dewasa. Adult. Ini ciri-cirinya tuan-tuan. Tuan-tuan kena jelas. Tadi parent, yang ini adults. Okey, saya nak terus kepada ciri-ciri child. Child ni ciri-ciri anak-anak. Ciri-ciri anak-anak yang agak sensitif, yang agak kritikal. Saya cuba gariskan di sini. Sebenarnya ciri-ciri anak-anak ni banyak. Banyak sangat yang boleh kita gariskan. Tapi saya ambil yang agak utama. Yang pertama sekali, ciri anak-anak ataupun ciri child ni adalah bersifat ceria dan gembira. Ini sifat anak-anak. Yang keduanya, main-main. Ini sifat anak-anak juga ya. Mengada-ngada, merajuk, merayu, mengalah, meminta izin, mengaku salah ataupun kalah. Ini sifat anak-anak. Itu sebabnya tuan-tuan, saya kata kesemua ciri-ciri ini ada dalam diri setiap individu. Ya, tak kira sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang tua, kesemua ciri-ciri PAC ini ada di dalam hidup mereka. Kalau kita lihat, itu sebabnya kalau tuan-tuan ni saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan psikologi barat. Kalau kita lihat, kalau di barat, anak-anak ini, kalau contoh ibu bapa nak bercakap dengan anak-anak, mereka akan rendahkan ketinggian mereka. Mereka akan melutut agar paras mata mereka separas dengan mata anak-anak. Supaya anak-anak itu rasa selamat. Dan ibu bapa ni mengamalkan komunikasi PAC ni. Dia tahu bila anak nak bercakap dengan anak, dia akan menurunkan standard komunikasi dia ke C supaya sama level. Maka anak itu rasa selamat, secure. Berbanding dengan kita, bukan semua tuan-tuan tapi berbanding dengan kita suka bercakap dalam keadaan berdiri. Dan bila anak-anak kita melihat kita, dia dalam paras yang agak rendah, dia rasa tidak selamat. Dia rasa habislah aku, matilah aku malam ni, matilah aku kena henyak dengan bapa aku. Contoh. Kan ini psikologinya, ini secara psikologi. Saya bercerita kebanyakannya dari sudut psikologi tuan-tuan supaya kita dapat lebih jelas apa sebenarnya yang sedang kita buat, apa yang kita lakukan, adakah ia selari dengan kehidupan kita. Itu makanya kita selalu dengar rintihan dan juga luahan anak-anak remaja yang mengatakan ibu bapa mereka tak faham mereka, tak menjiwai mereka. Ini sebenarnya sebab saya melihat daripada sudut komunikasi. Mungkin ada faktor-faktor lain yang saya tak nafikan. Tapi sebenarnya komunikasi itu sangat-sangat berperanan untuk kita membina hubungan yang baik dalam organisasi, dalam institusi kekeluargaan dan juga mana-mana sektor-sektor yang kita rasakan perlu. Okey tuan-tuan, kita dah jelas yang pertama tadi P, ciri-ciri dia bagaimana, A, bagaimana ciri-cirinya, C, bagaimana ciri-cirinya. Sebab kalau kita tak faham benda ni agak sukar untuk kita pakai set-set komunikasi ni. Saya akan tunjukkan di dalam slide saya nanti seterusnya tuan-tuan, di mana kita nak guna P, di mana kita nak guna A dan juga di mana kita nak guna C. Tidak sepanjang masa kita guna C dan juga tidak sepanjang masa kita guna A. Tidak juga sepanjang masa kita guna P. Sebab P ni agak-agak kritikal, agak-agak agresif. Kita tengoklah tadi ciri-cirinya kalau bercakap nak menang saja. Kan? Kalau P berjumpa dengan P, apa akan jadi tuan-tuan? P berjumpa dengan P akan laku berantakan. Sebab masing-masing nak menang. Kita dah tahu tadi ciri-ciri. Jadi bila kita sebagai seorang yang berilmu, kita sudah ada tips ni tuan-tuan. Sudah ada tips. Bila kita berhadapan dengan orang yang kita tahu karakter dia P, kita mengalah lah. Tak apa. Kita mengalah. Nanti saya akan tunjuk tuan-tuan. InsyaAllah saya akan teruskan ya. Jadi tuan-tuan, ini dia set konflik dapat dielakkan ya. Bagaimana kita nak mengelakkan konflik supaya tidak berlaku. Di sinilah gistnya tuan-tuan. Kita nak melihat sebab di sinilah yang akan menentukan apa set komunikasi yang sesuai kita gunakan apabila kita berhadapan dengan pesaing kita ataupun kita punya
rakan yang akan bercakap dengan kita, apa dia set yang kita nak guna. Kat sini saya dah nyatakan dengan jelas tuan-tuan ya, bila kita berhadapan dengan orang yang menggunakan set komunikasi P, tuan-tuan lihat dia P. Bila dia gunakan P, kita hendaklah menggunakan set C. Kenapa tuan-tuan? Sebab P ni kita dah tahu dia agak agresif, dia nak menang, dia tak boleh kalah. Jadi kita pergi kepada C, kita cuba sedikit mengada-ngada, agak humor sikit, agak gembira sikit untuk mengimbangi P. Tapi kalau dia guna P dan kita juga guna P yang macam saya katakan tadi, maka akan berlakulah berantakan. Akan berlakulah kekeliruan dari sudut penyampaian ilmu, penyampaian maklumat dan sebagainya. Itu makanya saya kata bila guna P, kita turun kepada C. Bila kita nampak rakan kita tak boleh kawal dia. Rakan kita tu mungkin dia tidak ada ilmu dalam bidang ini. So kita sebagai orang yang ada ilmu, kita cuba mengimbangi dia. Dia guna P, kita guna C. Okey, kita manja-manja sikit, kita ngada-ngada sikit, kita humor-humor sikit supaya dia punya tahap untuk nak rasa tegas sangat tu akan turun. Contoh saya bagi paling mudah tuan-tuan. Saya suka bagi contoh tuan-tuan. Apabila orang yang guna P, kita guna C. Contohnya guru dan juga pengetua. Okay? Bila guru kita guru akademik biasa, kita nak mohon cuti. Kita pergi jumpa dengan pengetua. Pengetua ni seorang yang tegas. Pengetua kita tahulah dia orang yang ada berkarakter sebagai pengetua, sebagai pemimpin di sekolah. Dia pastinya akan menggunakan P. Contoh, cikgu, saya nak minta cuti esok. Dia pun kata, untuk apa cuti? Contoh tuan-tuan untuk apa cuti? Agak tegas. Sebab saya nak uruskan keluarga. Tak boleh ada waktu lain ke? Tegas. So pada waktu ni kalau tuan-tuan sebagai orang yang ada ilmu juga guna P, okeylah tak nak bagi, sudahlah. Tuan-tuan pun tegas. Maka di situ siapa yang rugi tuan-tuan? Kita yang akan rugi. Sebab P berjumpa dengan P. Tapi sebaliknya, bila pengetua itu berkata begitu, kita cuba guna C. Kita agak manja-manja sikit lah dengan pengetua ni, cakap, alah tuan pengetua, nak minta 1 hari je pun. Takkanlah tak boleh. Saya nak minta 1 hari, hari seterusnya saya datang live sekolah. So temper pun ataupun suhu pengetua itu akan turun. InsyaAllah tuan-tuan. Bila dia turun, dia akan pergi kepada A. A ni karakter dia, kita dah kata, tadi saya dah nyatakan, dia akan bercakap secara formal. So dia kata, okay, berapa hari awak nak cuti? So kita pun naik tuan-tuan. Bila dia naik, dia turun ke A, kita naik ke A. Ya, kenal pasti ketika orang itu telah menurunkan set komunikasi ke set komunikasi A, ketika itu kita pun naik ke A. Jadi biar A bertemu dengan A. A bertemu A is okay. Sebab A ni lebih bersifat data, formal. Okay, dia akan tanya, awak nak cuti berapa hari? Saya nak cuti 1 hari. So kita cakap secara tidaklah ngada-ngada lagi. Tidaklah manja-manja lagi. So 1 hari. Okay, saya luluskan. Nampak di situ. Hasilnya untuk kita juga. Dan di akhirnya, apabila kita dah selesai berhubung dengan pengetua, kita di akhir komunikasi itu, apabila orang itu kembali ke P. Okay, pastikan hari seterusnya awak datang sekolah. Kita turun balik ke C. Kita tutup kita punya perbualan dengan ketua kita dengan C. Kita kata, iyalah bos, insyaAllah saya datang, saya tak bontik. So itu akan membina hubungan di antara kita dan juga pentadbir yang mana kita tahu karakternya adalah P. Jelas tuan-tuan ni? Ini sedikit perkongsian saya dalam tempoh 30 minit. InsyaAllah ya tuan-tuan, saya rasa benda ni sangat bermanfaat, PAC ni, sebab selalunya saya melihat komunikasi itu berlakunya tidak kesesuaian apabila kedua-duanya menggunakan P ataupun kedua-duanya menggunakan C. Kalau dua-dua guna C tuan-tuan, tak selesai tuan-tuan. Ya, tak selesai. Asyiklah mengada-ngada, asyiklah bergurau-gurau sampai sudah tidak ada satu keputusan dalam perbualan ataupun dalam perbincangan yang kita lakukan. So kalau kita dengan pentadbir, contohlah kalau di sekolah ya, saya ambil contoh di sekolah, kalau kita dengan pengetua kita tidak dapat akur dengan apa yang berlaku, kalau kita tak gunakan PAC, makanya nak dapat APC itu memang tidak ada harapan tuan-tuan. Jangan kecewa tak dapat APC. Cuba kita nilai balik, kita muhasabah diri kita balik. Kenapa kita tak dapat APC? Apa punca dan masalahnya? Adakah komunikasi aku tidak baik? Inilah tips-tips komunikasi yang cuba saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita seharian, lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ini yang saya kira sangat-sangat mencengkam, dan makanya akan timbul pelbagai perkara yang akan mengganggu minda kita, mengganggu pemikiran kita. Pada waktu ini sangat dituntut kita menggunakan komunikasi yang terbaik, terutamanya di antara ibu bapa dan juga anak-anak. Lagi-lagi ibu bapa duduk di rumah, bekerja dari rumah, anak-anak dari rumah, PDPR belajar daripada rumah.
So waktu ini komunikasi sangat-sangat perlu tuan-tuan. Sekiranya komunikasi tidak berlaku disebabkan tekanan daripada ibu bapa kepada anak-anak, itu makanya anak-anak akan memberontak dan membuat tindakan-tindakan lain yang mungkin kita akan kupas di masa-masa akan datang tuan-tuan. Jadi pada basicnya saya lebih suka kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya, yang saya yakin dan percaya tuan-tuan adalah orang-orang yang memang mahir dalam bidang-bidang ini, tapi saya ingin berkongsi sedikit ilmu yang memang Tuhan kurniakan kepada saya. Apalah sudi kiranya saya berkongsi dengan tuan-tuan, saya kira tidak ada apa ruginya, supaya benda ini menjadi satu bentuk amal jariah kepada saya dan juga organisasi saya yang menganjurkan perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan, dengan kita mengguna pakai PAC ini, insya-Allah saya yakin dan percaya benda ini dapat membantu kita supaya kita dapat berkomunikasi dengan cara yang baik. Dan di akhir nanti saya akan bagikan satu slide tuan-tuan untuk kita sama-sama fokuskan sebagai wrap up kepada perkongsian saya, di mana kita nak guna PAC, di mana kita nak guna CAC. Ya, ada ketika kita guna CAC, kita mula perbualan kita dengan C, kemudian kita kepada A dan juga diakhiri dengan C. Ada package dia yang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita gunakan benda ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Okey tuan-tuan ya, sebelum itu saya nak cerita di sebalik komunikasi-komunikasi yang saya sebut, terdapat juga komunikasi non-verbal. Ini juga kita tidak boleh lepas pandang tuan-tuan. Sebab komunikasi non-verbal ini memang sering berlaku. Kadang-kadang ada di kalangan kita, terutamanya ibu bapa yang kurang alert, yang kurang ambil kisah tentang komunikasi yang tidak kata non-verbal ni. Ya, yang tidak diluahkan secara lisan tetapi berlaku atas dasar perbuatan. Contohnya antaranya berdiri tegak. Berdiri tegak, dia membatukan diri. Bila kita bercakap, ibu bapa bercakap, cikgu-cikgu bercakap, dia diam je, menegak je. Ataupun dia jeling mata, dia memandang kita. Ini semua contoh-contoh komunikasi non-verbal yang perlu diambil kisah tuan-tuan ya. Menjelingkan lidah. Contoh bila cakap, kita berpaling aja dia jelihkan lidah dia. Itu dia non-verbal. Dia tak berani nak lawan kita, tapi dia buat dengan perbuatan. Menghentak kaki. Bila kita cakap sikit, dia hentak kaki. Okay? Menghempas barang. Menghempas pintu. Kalau contoh di rumah, bila kita cakap sikit, dia masuk bilik, dia hempas pintu. Dia protes tu. Jadi kita sebagai penjaga ataupun kita sebagai guru, kita kena alert benda-benda ini yang mana kita perlu jumpa dia secara psikologinya, kita kena tarik balik, kita kena binding dia balik. Apa sebenarnya yang dia tak puas hati? Apa unfinished business yang ada lagi pada dia? Dan kesemua karakter-karakter ini tuan-tuan, biasanya tingkah laku non-verbal ni selalu ditafsirkan sebagai set komunikasi P. P kita dah lihat dia ni agak agresif, nak menang, nak betul dia je. Walaupun dia seorang anak, masih ada set P dalam diri dia. Dan ini contoh komunikasi non-verbal, bukan saja setakat peringkat anak-anak tetapi juga peringkat orang dewasa pun ada benda-benda ni tuan-tuan. Cuma kita nak kenal pasti. Jadi pada malam ini saya rasa sangat gembira sekiranya ilmu yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dapat tuan-tuan guna pakai sebaik mungkin supaya tuan-tuan dapat mengenal pasti. Contoh tadi P, A, C dan juga komunikasi non-verbal ni macam mana yang dikatakan non-verbal. Saya tahu tuan-tuan mahir, pernah lalui benda-benda ni tapi kita jarang mengambil kisah, kita abaikan. Bila kita abaikan sampai satu peringkat, benda ni akan membuku dan meletup. Bila meletup agak sukar untuk kita sebagai penjaga ataupun individu kepada anak-anak ini untuk mengurusnya dengan baik. Jadi seawal mungkin kita ambil kisah tuan-tuan. Saya yakin dan percaya komunikasi non-verbal ini sangat berperanan dalam hidup kita. Kita selalu terdedah dengan benda ni sebenarnya. Tapi kita abaikan, kita biarkan. Contoh tuan-tuan lain, saya suka kalau ambil contoh zaman anak-anak dulu, saya masa kecil-kecil dulu ya. Kalau saya panjat pokok, ibu saya akan cakap, arwah ibu saya akan cakap, panjat lagi. Ini komunikasi orang dulu-dulu tuan-tuan. Orang dulu-dulu ilmunya tak ada, ilmu psikologi ni tak ada sangat pada dia. Panjat lagi, apa kita akan buat? Kita akan turun tuan-tuan. Sebab kita tahu non-verbal dia. Kita lihat mata ibu kita, dia menjeling aja, kita tahu dia dah marah. Kita tahu, kita akan turun. Kita menggelusur daripada pokok, melecet-lecet, kita turun. Walaupun hakikatnya disuruh kita naik. Kenapa kita tak naik? Tapi cuba zaman sekarang tuan-tuan, nampak anak-anak panjat grill rumah, kita kata panjat lagi. Dia panjat betul. Dia panjat sungguh tuan-tuan. Sebab dia tak peduli dengan apa reaksi kita. Sebab kita tak pernah dedahkan kepada dia dan kita tak pernah pun bersembang dengan dia apa itu komunikasi non-verbal, apa itu komunikasi PAC. Sebenarnya benda ni boleh kongsi dengan anak-anak tuan-tuan ya. Kita kongsi dengan anak kita share dengan anak kita supaya anak-anak kita juga tahu. Kalau kita menjeling contohnya, dia tahu, ayah tengah marah.
Ya, kalau kita kata kita berdiri tegak kat tepi pintu tu, dia tahu ayah datang tu, ayah tengah marah. Sekurang-kurangnya anak ada rasa hormat dan dia tahu apa sebenarnya kehendak seorang ayah ataupun penjaga dan sebagainya. Ini contoh dalam masa yang singkat tuan-tuan ni saya cuba nak share dengan tuan-tuan. Dan saya teruskan tuan-tuan slide saya yang saya kira mungkin yang terakhir sebelum saya wrap upkan perkongsian saya, sembang santai saya bersama dengan tuan-tuan. Okey, ini set komunikasi yang berkesan yang saya kata saya nak share dengan tuan-tuan. Kalau dengan ibu bapa tuan-tuan, set yang kita boleh guna adalah digalakkan guna CAC. Kita tidak sama sekali digalakkan guna P sebab kita tahu P itu adalah bersifat agresif. Dengan ibu bapa tidak sama sekali kita guna P. Kita lebih bersifat manja-manja. Kemudian ada ketika kita bercakap sebagai orang dewasa, kita bercerita tentang fakta dan sebagainya. Kemudian kita akhiri dengan C juga, kita bermanja-manja. Ini konsep dalam perbualan bersama ibu bapa. Ya tuan-tuan ya. Seterusnya kalau dengan kita guna dengan guru pun konsepnya sama, tak jauh beza dengan ibu bapa, tetap juga CAC, tidak sama sekali ada pelajar boleh guna P. P ni bercontoh mengarah, takkan kita nak mengarahkan guru. Walaupun guru tu lebih muda, satu ketika mungkin kita belajar di peringkat universiti, guru kita mungkin pensyarah kita lebih muda pada kita, tapi kita tidak akan mengarahkan dia. Kita lebih bersifat sebagai kawan, kita akan guna C, kemudian sebagai orang dewasa kita guna A, dan kemudian kita tutup perbualan kita dengan C, bergurau-gurau sikit dan bersenda gurau senda, maka tutuplah perbualan kita. Ini contoh tuan-tuan, package-package yang saya kira set-set yang sesuai kita guna pakai dalam perbualan bersama orang-orang tertentu. Yang seterusnya saudara. Okey, saudara tu sekiranya saudara tu muda, kita boleh guna PAC. Maknanya kita boleh mengarah dia, saya ambil P tu sebagai mengarah, nak menang dan sebagainya ya. Tapi kalau kita punya saudara tu adalah orang yang lebih tua, kita guna CAC sebab kita ada rasa hormat. Bukan kata P tu tidak hormat, tapi P ni lebih bersifat karakter mengarah. Sebagai seorang ketua, betul dia saja. Saya dah bagi tahu ciri-ciri. Jadi dengan orang tua tak boleh kita nak bertegas kita nak betul saja. Kan? Itu makanya kita guna CAC. Okay? Kalau yang dengan muda okey lagi, kita boleh guna PAC, tak ada masalah. Okay? Jadi dengan rakan-rakan tuan-tuan pun sama juga. Ya, kalau dengan rakan-rakan kita, kalau yang muda tu kita bolehlah guna PAC. Tapi kalau dengan yang agak berusia kita guna CAC. Okey, berbeza dengan kekasih tuan-tuan. Kekasih ni saya letakkan di suami dan isteri. Bila suami isteri, kita sedia maklum tuan-tuan, suami ni dia ada ego dia sendiri sebenarnya. So makanya suami ni dia ada PAC. Tapi isteri dia CAC. Isteri bila nak berhubung dengan suami dia akan guna CAC. Tapi suami dia bila berhubung dengan isteri ada ketika tuan-tuan, bukan sebanyak masa. Ada ketika dia akan guna PAC. Okey, dia ada ketika dia akan mengarah. Ya, ada ketika dia akan mengarah, ada ketika dia nak betul sendiri. Okey, sebab ego seorang suami. Kan? Ini di package dia. Jadi kita sesuaikanlah. Kalau suami sentiasa guna CAC pun saya tak fikir benda tu sesuai. Kan? Ini pada pandangan saya tuan-tuan. Saya share dengan tuan-tuan. Okey, seterusnya kalau bos. Bos dengan kita nak berhubung dengan bos, kita tetap guna CAC. Kita tidak mungkin akan mengarahkan bos kita. Kita nak guna P, kita nak cakap dengan bos. Okey, bos awak kena dengar cakap saya. Tak mungkin. Itu makanya tak dapat APC. Macam saya kata tadi. Kalau kita guna PAC pada bos, kita tak dapat APC tuan-tuan. Itu confirm. Okey, ada baiknya kita guna CAC supaya hubungan kita dengan bos kita, dengan rakan-rakan kita menjadi lebih baik, lebih terjurus, okey, perbualan kita ke, perbincangan kita ke, mesyuarat kita ke, tak kira apa, lebih cantik dan lebih baik. Dan seterusnya yang terakhir tuan-tuan, dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya gunakan satu saja, iaitu C yang kritikal. Okey, C yang kritikal maksudnya C yang betul-betul kita merayu. Kita tidak pernah mengarah dengan Tuhan. Kita tidak pernah bermain-main dengan Tuhan. Kita hanya merayu, memohon, mengalah, meminta. Itu dengan Tuhan. Itu makanya saya letakkan C sebagai C yang kritikal apabila kita berdoa dengan Tuhan. Ini package-package ataupun set-set komunikasi berkesan yang saya kira kita boleh guna pakai dalam kehidupan seharian kita supaya hidup kita ini lebih ceria, lebih seronok, lebih rasa terpandu hidup kita, supaya sahabat-sahabat kita selesa dengan kita dan kita juga selesa dengan sahabat-sahabat. Sebab benda-benda inilah saya kira sebagai asas dalam perhubungan kita, sama ada sahabat, rakan-rakan, suami isteri, bos, saudara mara dan semua-semuanya. Apabila komunikasi kita tidak mantap, kita tidak gunakan ilmu yang ada pada kita sebaik mungkin, secara psikologinya benda ni akan mengganggu. Seperti mana yang saya katakan tadi, secara psikologinya orang suka berbincang, bercakap benda-benda yang memberi faedah kepada dia.
benda-benda yang menarik kepada dia. Kalau contoh kaunselor lah, saya harap ramai kaunselor yang melihat pada waktu ini, pastinya mereka juga ada ilmu yang sangat tinggi dalam bidang ini. Kaunselor pun sebelum nak bercakap dengan klien, pastinya kita akan cuba mengenal pasti apakah minat kaunselor, minat klien kita tu, supaya kita boleh meneroka. Tapi kalau kita terus buat sesi dengan dia tanpa kita ketahui apakah minat dia, pastinya kita akan dapat seorang klien yang akan membisu. Dia tak bercakap. Begitu juga dengan orang-orang lain. Kalau kita masuk ke satu kelompok, kita tak kenal kelompok itu, ada baiknya kita kenal pasti dulu kelompok itu, apa minat mereka, apa keseronokan mereka suka bercakap pasal apa. Itu yang kita guna PAC tu. Kita tak boleh pergi ke satu kelompok, suka-suka hati, mungkin kita orang lebih dewasa, kita masuk ke kelompok yang agak muda, kemudian kita kata, kita nak guna P. Kita pun cakap lah ikut suka hati kita. Tak boleh, sebab kelompok itu tak boleh terima kita, sebab itu bukan kehendak mereka, bukan minat mereka. Boleh jelas tuan-tuan ni, saya ingin share dengan tuan-tuan benda-benda macam ni sebab saya lihat kat luar sana ramai sekarang ini komunikasi mereka tidaklah terjurus seperti yang diharapkan. Maknanya berlakulah masa muka, kemarahan yang tidak terbendung sebab komunikasi PAC ini tidak diaplikasikan dengan sebaik mungkin. Saya kira mungkin itu perkongsian saya sekarang setakat ni dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mungkin sedikit ruang sekiranya ada persoalan yang mungkin saya boleh jawab. Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak mampu nak jawab sekarang, insya-Allah saya akan masukkan dalam Facebook nanti untuk kita sama-sama mau dapat penjelasan di situ. Saya buka kepada tuan-tuan sekiranya ada soal jawab sebelum saya tamatkan perkongsian saya pada malam ini, insya-Allah. Dipersilakan. Di ruang chat mungkin tuan-tuan boleh masukkan supaya saya dapat lihat di sini sekiranya ada persoalan ya untuk saya jawab yang berkaitan dengan komunikasi. InsyaAllah komunikasi ini bidang saya mampu, kalau yang mampulah. Kalau tak mampu saya minta maaf. InsyaAllah saya akan jawab di kemudian hari nanti insyaAllah. Ya tuan-tuan, ini adalah satu slot yang kita sembang santai, ingin berkongsi sedikit ilmu untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama mendapat manfaatnya. Okey, kalau ada tuan-tuan nak bertanya, saya alu-alukan sebab kita ada tempoh masa yang sangat terhad. Okey, kalau ada yang nak bertanya silakan. Kalau tidak, mungkin saya akan tamatkan supaya kita dapat meneruskan urusan kita yang lain-lain. Saya tidak mau mengambil masa yang lama dengan tuan-tuan dan puan-puan sebab benda ini agak terhad masanya. Kita menggunakan medium-medium tertentu. Okey, bagaimana nak guna kaedah PAC dalam mengajar anak-anak yang sangat keras? Okey, ada persoalan daripada Nurmi Kamahizat. Okey, terima kasih kepada Puan Nurmi. Bagaimana nak guna PAC dalam macam saya katakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, PAC kita ada parent, adults and child. Dan kita tahu anak-anak kita yang agak keras ini sebab dia ni kita perlu mendekatkan diri mereka dengan C. Ya, saya dah kata tadi kalau anak-anak ni keras sebab kita tengok psikologi barat selalu mereka akan merendahkan diri. Kita cuba bersembang dengan mereka dengan keadaan duduk ataupun bagi mereka lebih rendah daripada kita supaya mereka nampak agak terbela. Jangan kita bercakap sambil berdiri, dia duduk, kita berdiri. Memang pasti akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Anak-anak yang keras kalau kita bercakap dengan cara yang baik, kita gunakan dia A dan juga C. Ya Puan Normi ya, jangan gunakan P. Bila guna P dengan anak-anak yang agak keras ini, memang tidak akan dapat hasil. Saya yakin dan percaya. Bolehlah gunakan A ataupun C. InsyaAllah lah. Saya yakin dan percaya anak Puan Normi akan ikut cakap Puan Normi supaya apa yang Puan Normi nak tercapai. Ya, itu pada pandangan saya lah. Cubalah diamalkan. A itu apa dan juga C itu saya dah jelaskan tadi kan. InsyaAllah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada soal lain tak untuk tempoh masa lebih kurang dalam 2 minit lagi, 1 minit lagi. Saya ada masa lebih kurang 1 minit lagi. Okay, dalam pada tu saya juga ingin memberikan maklumat kepada tuan-tuan. Kalau boleh share lah Facebook SPSK, Sektor Psikologi Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Selangor di dalam Facebook supaya kita dapat sama-sama manfaatnya daripada setiap program yang akan berlaku sebab saya sebagai permulaan untuk segmen 30 minit ini dan insyaAllah rakan-rakan saya akan menyusul di minggu-minggu yang akan datang dengan berbagai tajuk yang lain. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sentiasa berada di dalam medium ini untuk kita sama-sama kongsi ilmu dalam norma baru. Sebab dalam norma baru ni inilah kaedahnya. Kalau dulu kita berkongsi dalam ceramah-ceramah besar dan sebagainya, tapi sekarang kita berkongsi dalam medium-medium yang sebegini. Yang penting ilmu kita dapat dikongsikan dan ianya menjadi satu bentuk jariah kita di masa akan datang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya harap benda ini memberi manfaat yang baik dan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saya sudahi
perkongsian saya pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan.